Alhamdulillah khair Ustaz. Aid Mubarak kullu am wa antum bi khair. Aid Mubarak Ustaz. InsyaAllah kita mula InsyaAllah boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung pembacaan dan periwayatan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ja'ala marqadahu rawdatan min riyadil jannah. Amin. Termasuk insyaAllah bab baru dan bab 33 hadis yang rakam hadis dan insyaAllah hadis ke 260 kalau cetakan yang kebanyakan ni lah, cetakan Darul Minhaj 269. Baik. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babu mulatafatil yatimi wal banati wa sa'iril dha'afati wal masakini wal munkasirina wal ihsani ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab pada menyatakan berlembut-lembut dengan anak-anak yatim. Mulatafah maksudnya kita melayan mereka tu dengan lemah lembut kan, dengan kasih sayang. Ini melayani anak-anak yatim dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dan anak-anak perempuan dan seluruh orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang munkasir. Ini orang-orang yang rasa rendah diri, yang bukan ada kedudukan dalam masyarakat. Ini orang yang ada kekurangan, hati dia sentiasa rasa rendah diri dan pecah. Dan wal ihsan ilaihim, dan buat kebaikan kepada mereka, wa syafaqati alaihim, dan juga mengasihani mereka, yakni simpati pada mereka, dan tawaduk, yakni rendahkan diri kita bersama mereka. Jangan kita rasa besar, kita lebih besar, kita pandang mereka dengan pandangan yang hina. Maksud dia rendah diri, tawaduk, dan juga merendahkan sayap kepada mereka. Ini bahasa Arab khafdil janah, kinayah kepada rendahkan diri kita pada mereka. Nah, ini bab ni menyatakan tentang fadilat semua sifat-sifat ni yang perlu ada pada seorang muslim. Qala Allah Ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan rendahkanlah sayap kamu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Maksud dia kinayah kepada merendahkan diri. Ini Allah SWT hatta memerintahkan kekasihnya, Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk merendahkan diri, tawaduk kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan kalau ikutkan Rasulullah SAW tu lebih berhak diagungkan, diagungkan. Memang Nabi Allah SWT memerintahkan kita semua mengagungkan Rasulullah SAW, tauqir Nabi, dan bukan sekadar Nabi Muhammad, seluruh para Nabi, apatah lagi Rasulullah SAW. Tetapi hatta pada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW merendahkan diri dan tundukkan diri kepada orang-orang beriman. Dan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad akan diri kamu bersama orang-orang yang berdoa akan Tuhan mereka di waktu pagi dan waktu petang, yang mana mereka ini menghendaki wajah Allah, yakni redha Allah SWT. Dan janganlah engkau memalingkan matamu daripada mereka kerana menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Ayat ni dan surah Al-Kahfi sebenarnya kita maklum, yang Allah Ta'ala dalam antara asbab nuzulnya, bila mana ada beberapa orang kafir Quraisy
yakni datang kepada Rasulullah SAW dan bersedia untuk mendengar ajaran-ajaran Nabi SAW, ceramah-ceramah Nabi, tapi mereka meletakkan syarat mereka tak mau duduk dengan orang-orang yang miskin, tinggal dengan orang-orang beriman, hamba-hamba kan, yang sebab mereka ni besar diri. Hampir saja Rasulullah SAW menerima syarat tersebut kerana mengharapkan Islam mereka. Tapi Allah SWT kemudiannya menegur Nabi SAW dengan berkata tidak sekali-kali. Malah duduklah bersama mereka ni, mereka-mereka yang miskin ini, yang mana mereka ni siang dan pagi dan petang berzikir pada Allah SWT. Mereka yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha. Mereka ni hatta berzikir saja kerja mereka. Dan wala ta'du 'ainaka anhum. Janganlah kau berpalingkan mata kamu daripada mereka. Kalau ikutkan aina sini marfu' kan, marfu' dengan alamat rafa' dia sini alif sebab dia musanna asal dia. Tapi para ulama tafsir mengatakan bahawa hakikat dia walaupun dia rafa' tapi hakikat dia maf'ul bih kat sini. Jangan kau berpaling mata kamu. Kat sini antara wajah nahwu yang pelik sikit. Sebab dia marfu' tetapi hakikat dia adalah mansub. Sebab dia sebenarnya pada mahal maf'ul bih. Dan janganlah kau memalingkan mata kamu daripada mereka. Ini daripada orang-orang yang miskin, kalau orang beriman tadi. Kerana mengharapkan perhiasan dunia. Dan ini firman Allah SWT yang bermaksud, adapun anak yatim, maka janganlah engkau mengerasi mereka. Dan takhar, janganlah keras pada mereka. Dan adapun orang yang meminta, sa'il sini maksud dia orang yang meminta sedekah, meminta sesuatu, fala tanhar, jangan kamu herdik mereka. Jadi sebab mereka ni anak yatim, orang miskin adalah orang yang kedudukan rendah dan orang yang tiada tempat dalam masyarakat, kadang orang yang susah. Jadi Allah SWT suruh kita suruh kat sini adalah Nabi SAW. Jangan kerasi orang anak yatim, berlembut dengan mereka. Dan janganlah mengherdik orang-orang yang miskin, orang yang meminta. Dan firman Allah SWT yang bermaksud, apakah kamu tidak lihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Dan itulah orang antara makna agama ad-din sini maksudnya hisab, mendustakan hisab, yakni hari kebangkitan. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, dan itulah orang yang meninggalkan anak yatim. Ini mereka membiarkan saja anak yatim, tidak mengasihani mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberi galakan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini. Qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 6 nafarin faqala al-musyrikuna lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam utrud ha'ula'i la yajtari'una 'alaina wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu an yaqa'a فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم. Daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, dulu kami pernah bersama Nabi SAW dan kami masa tu ada 6 orang, 6 nafarin. Maka ketika tu orang-orang musyrikin berkata pada Nabi SAW, yakni mereka nak dengar, nak duduk majlis Nabi SAW, dan mereka kata, halaulah mereka-mereka ni, janganlah mereka ni tega duduk bersama-sama kami, la yajtari'una alaina. Dan ketika tu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ketika tu aku bersama Abdullah bin Mas'ud dan ada seorang lelaki di kalangan kabilah Bani Hudzail dan Sayyidina Bilal dan 2 orang yang aku tak namakan mereka 6 orang masa tu. Maka berlaku dalam hati Nabi SAW ni apa yang Allah Ta'ala kendaki berlaku. Ini maksud dia ada satu perkara yang tersebut tercakap dalam hati Nabi SAW, dan Nabi SAW cakap diri dia, haddatha nafsahu. Maksud dia hampir saja Nabi SAW nak terima permintaan tu untuk halau mereka-mereka ini sebab mengharapkan Islam orang-orang musyrikin tadi. Maka Allah SWT menurunkan ayat Quran yang bermaksud, janganlah engkau wahai Muhammad menghalau orang-orang yang berdoa pada Allah Ta'ala ni di pada waktu pagi dan waktu petang, yang mana mereka ni mengharapkan redha Allah. Hadis riwayat Muslim. Qala wa an Abi Hurairah wa an Abi Hubairah
Wa an Abi Hubairah A'idh bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadhaha ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقول هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. Rawah Muslim. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Abu Hubairah. Hampir terkeliru tadi baca Abu Hurairah kan. Abu Hubairah. Dan Imam An-Nawawi bagi faedah nama beliau A'idh bin Amr al-Muzani. Daripada kabilah Muzainah. Dan beliau ni adalah di kalangan ahli bai'ati Ridwan. Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, beliau letakkan susunan sahabat paling afdal, utamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudiannya selepas mereka yang 4 Khulafa Ar-Rasyidin ni, baki yang 6 yang mana Nabi SAW sebutkan mereka ni diberi khabar gembira dengan syurga yang dipanggil sebagai Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang dikhabarkan syurga bagi mereka, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi selepas 4 Khulafa Ar-Rasyidin, 6 mereka ni lah yang paling afdal di kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian selepas mereka yang 10 ni, ahli Badar. Sebab ada nas Al-Quran, Allah Ta'ala redha pada ahli Badar. Dan kemudiannya selepas ahli Badar, ahli bai'ati Ridwan. Ahli bai'ati Ridwan, sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala kata laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajarati, kan. Allah Ta'ala telah redha kepada mereka-mereka yang bai'ah dengan kamu wahai Muhammad di bawah pokok tersebut, pokok Ridwan. Jadi kemudiannya para sahabat yang lain, tapi Sayyidina Umar sendiri melebihkan sahabat yang sabiqun al-awwalun, kemudian daripada yang mereka masuk Islam mutaakhir. Baik. Jadi sebab itulah Al-Imam An-Nawawi sini bila sebut nama sahabat ni, dia bagi faedah bahawa dia di kalangan ahli bai'ati Ridwan, sebab nak bagi tahu di sana ada fadilat bagi setiap sahabat yang ahli bai'ati Ridwan. Dan kemudiannya satu hari dia cerita sini Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan masa ni dalam kisah ni dia belum Islam lagi lah masa tu. Jadi Abu Sufyan asal nama dia Sakhrun bin Harb, Abu Sufyan bin Harb daripada kabilah Bani Umayyah, salah seorang pembesar Quraisy. Jadi Abu Sufyan datang pada Salman, ini Salman Al-Farisi, wa Suhaib Ar-Rumi dan Bilal. Dan ketika tu mereka di dalam satu kumpulan, dalam satu kumpulan orang ramai. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat ni semua sahabat-sahabat yang asal dia mereka dipandang hina pada zaman sebelum Islam. Jadi Salman Al-Farisi dia dijual secara zalim. Dia jual secara zalim, kemudian jadi hamba kepada seorang Yahudi. Suhaib begitu juga. Suhaib asal dia satu masa dulu dia adalah hamba bagi seorang di Rom. Kemudiannya dibebaskan, kemudiannya dia duduk di Mekah dan berniaga di Mekah, dan akhirnya jadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Tapi bila mana dia masuk Islam, dia tinggalkan segala kekayaan dia dan pergi berhijrah bersama Nabi SAW selai sepinggang. Dan Bilal bin Rabah, makruf kita tahu asal dia hamba bagi Umayyah bin Khalaf, dan mereka ni semua orang yang Quraisy pandang hina lah. Dan mereka berada pada satu kumpulan. Maka mereka berkata faqalu ma akhadat suyufullah min aduwillahi ma akhadaha. Dan ni kalimat kita baca sekejap syarah dia. Yang ni mereka mengatakan bahawa pedang-pedang Allah masih lagi belum mengambil yang ni ma'khadha kat sini yang dimaksudkan adalah Abu Sufyan. Maksud dia seolah nak katakan pedang-pedang Allah ni masih belum lagi
mengambil makhadhaha, maksudnya nak ambil betul-betul haknya. Ini masukkan sini Abu Sufyan, maksud dia belum lagi nak kenal kat Abu Sufyan ni lah, maksud dia tentera-tentera Allah Ta'ala. Maka masa tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq katakan, dia kata, apakah kamu berkata perkara ini kepada salah seorang syekh Quraisy dan juga penghulunya? Yang ini sebab saja Abu Sufyan bagaimanapun beliau ada seorang yang dihormati sangat, kan? Seorang yang sangat dihormati pada zaman dulu, kan? Pada zaman jahiliyah, hatta zaman Islam, Nabi SAW ikrarkan beberapa hak dia sebagai seorang yang mulia di kalangan kaum dia, kan? Terkenal Sayyidina Abu Sufyan. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar kata benda tersebut sebab seolah-olah Ibn Al-Lan kata bahawa Sayyidina Abu Bakar kata sebenarnya mengharapkan nak menjinakkan Sayyidina Abu Sufyan dan juga mengagungkan dia, untuk menetapkan iman pada hati Sayyidina Abu Sufyan ketika itu. Kemudiannya jadi seolah macam Sayyidina Abu Bakar cakap benda tersebut dan kata-kata ni boleh jadi menyebabkan macam satu tempelak lah kepada apa yang dikatakan oleh mereka-mereka sahabat yang Sayyidina Salman, Suhaib dengan Bilal tadi. Maka mereka sebenarnya dia datang kepada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar cerita kepada Nabi apa yang berlaku. Kemudian Rasulullah SAW kata, wahai Abu Bakar, agak-agaknya boleh jadi dikata kamu telah menyebabkan mereka marah. Ini sebab bila kamu jawab balik depan Abu Sufyan tadi, dia kata boleh jadi kata kamu telah menyebabkan mereka marah. Dia kata sekiranya kamu telah menyebabkan mereka marah, kamu telah menyebabkan Tuhan kamu marah. Sebab ini kat sinilah syahid dia nak beritahu bahawa sahabat-sahabat yang di kalangan masakin fuqara sini, dan mereka sentiasa bersama Allah. Sebenarnya hadis lain kan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana ma'al munkasiri dan qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang munkasir. Hati-hati mereka ni sentiasa rasa rendah diri. Jadi Rasulullah SAW beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh jadi kamu telah menyebabkan mereka marah, dan kalau sekiranya kamu telah menyebabkan mereka marah, kamu telah menyebabkan Allah, Tuhan kamu marah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun datang kepada mereka dan berkata, ya ikhwata, maksud dia wahai saudara-saudaraku. Dia kata, apakah aku telah menyebabkan kamu semua marah? Dan mereka berkata, tidak. Moga Allah Ta'ala ampunkan kamu dan wahai saudaraku. Ya ukhay, wahai saudaraku. Baik. Dan kemudiannya Imam An-Nawawi kata sini, qauluhu ma akhadhaha ay lam tastawfi haqqaha minhu. Seperti mana kita terangkan tadi, maksud ma akhadhaha sini maksudnya pedang-pedang Allah Ta'ala tadi belum lagi menunaikan haknya betul-betul. Kemudiannya kata-kata mereka ya ukhay diriwayatkan secara fathah, iaitu ya akhi dengan kasrah kha, dengan takhfif ya, dan diriwayatkan juga dengan dhammah hamzah dengan fathah kha dan tasydid ya. Bila kita baca ukhay dipanggil jadi isim tasghir. Tapi kalau sekarang kira baca akhi, isim yani takbir. Baik. Qala wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahu al-Bukhari. Wa kafilul yatim al-qa'imu bi umurihi. Hadis ni daripada Sayyidina Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku dan juga penjaga anak yatim di syurga seperti ini. Dan Nabi SAW buat isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya, jadi hantunya, dan merenggangkan di antara keduanya. Ini maksudnya dekat dengan Nabi SAW. Hari riwayat Bukhari. Dan Imam Nawawi kata kafilul yatim, maksud kafilul yatim, penjaga anak yatim, maksudnya mereka yang menguruskan urusan-urusan anak yatim tadi. Maksudnya sediakan segala keperluan-keperluan dia, jaga, itulah. Besar ni fadilat jaga anak yatim ni. Kalau kita rasa nak bersama dengan Nabi SAW, maka ni salah satu daripada cara untuk bersama dengan Nabi SAW di hari akhirat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta, rawahu Muslim.
Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-yatimu lahu aw li ghairihi ma'nahu qaribuhu aw al-ajnabiyyu minhu. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته والله أعلم. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim baginya ataupun bagi selain padanya, aku dan dia seperti dua ini, kahatain seperti dua ini di syurga. Dan kemudiannya perawi hadis mengisyaratkan, ini perawi hadis di sini terangkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu membuat isyarat dengan jari telunjuknya dan juga jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Kemudiannya kata-kata Imam Nawawi pada akhir hadis ni, sabda Nabi SAW maksud yang al-yatimu lahu aw li ghairihi, anak yatim baginya ataupun bagi selain padanya, maknanya sama ada qaribnya, maksud dia adik kerabat dia, ataupun orang luar, atau ajnabi, ataupun orang yang bukan dari kalangan ahli keluarganya. Dia kata, maka qarib di sini maksudnya kaum kerabat dia, seperti yang jaga dia tu mak dia, ataupun datuk dia, ataupun saudara dia, atau misalnya pada dia di kalangan ahli kerabat dia. Maksudnya kat sini kata, hatta kalau anak tersebut anak yatim, tapi makcik dia jagakan, ataupun abang dia jagakan dia, ataupun hatta di sini, hatta mak dia, Imam Nawawi kata mak dia, sebab dia tak ada ayah, tapi mak dia jaga, penuh kasih sayang, hatta akan bersama Nabi SAW dekat. Apatah lagi kalau ajnabi, apatah lagi kalau sekiranya yang jaga tu orang luar. Contoh anak yatim piatu, mak tak ada, ayah pun tak ada, jadi ada orang luar jaga, lagilah besar fadilatnya. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa al-miskinu alladhi tarudduhu tamratu wa tamratani wala al-luqmatu wal luqmatani, innama al-miskinu alladhi yata'affaf, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata telah bersabda Rasulullah SAW, bukanlah orang miskin tu yang mana akan asal maksud tarudduhu kat sini, maksud dia datang minta sedekah, maka orang pun bagi kat dia sebiji tamar, ataupun 2 biji tamar, ataupun 1 suapan, ataupun 2 suapan, kan hatta benda tu pun dah mencukupi dia. Dah terhasil apa yang untuk dia dapat kalau diminta sedekah sekalipun, ataupun hal itu saja yang dia ada, sebiji kurma, 2 biji kurma, atau sesuap ataupun 2 suap. Nabi kata bukan dia yang sebenarnya miskin, tapi dikata hanya sahaja orang-orang yang miskin adalah orang yang ta'affaf, maksud dia orang yang jaga iffah diri dia. Nampak no? Maksud dia menjaga iffah di sini, dia cuba untuk tidak meminta daripada orang bersama kefakiran dia. Nampak no? Jadi seolah di sini dikatakan bahawa bukanlah miskin yang dikenaki adalah miskin yang berlegar-legar meminta-minta pada orang. Nabi SAW kata hakikat miskin, orang yang miskin adalah orang yang jaga diri dia daripada meminta-minta pada orang. Baik. Kita baca hadis seterusnya, ada kaitan dengan hadis ni. وفي رواية في صحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Dan daripada satu riwayat lain pula dalam 2 sahih, maksud hadis Nabi SAW tadi, bukanlah orang yang miskin, orang yang berlegar-legar meminta pada orang-orang lain, yang kemudiannya orang pun, maksud dia bagi pada dia 1 suapan ataupun 2 suap dan dia pun pergi, ataupun 1 biji tamar atau 2 biji tamar, barulah dia pergi. Tetapi Nabi SAW kata, tetapi hanya sahaja yang miskin itu adalah orang yang
tidak dapati sesuatu yang mencukupkan dia. Dan dia tidak diketahui pula. Orang tak tahu pun hal keadaannya sehinggakan orang boleh bagi sedekah pada dia. Dan dia tidak berdiri untuk, maksudnya tidak meminta-minta pada orang. Kat sini nak katakan inilah sifat miskin yang terpuji. Dan sifat miskin yang terpuji. Imam Ibn Allan dalam hadis ini mengatakan, diriwayatkan daripada Imam Al-Khattabi mengatakan bahawa Nabi SAW menafikan kemiskinan daripada meminta-minta ni dengan cara berlegar-legar pada manusia, kerana dikata ni kata-kata Imam Al-Khattabi, sebab dikata pada zaman tersebutlah sebab bantuan zakat akan sampai pada dia dan memberikan keperluan kepada dia. Nampak, memberi keperluan kepada dia. Baik. Hadis yang seterusnya. Qala wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'ala al-armalati wal miskini wal kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yafturu wa kal sha'imi alladhi la yuftiru, muttafaqun alaih. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang yang berusaha, maksud orang yang bekerja, maksudnya membantu perempuan-perempuan armalah, ini perempuan janda dan tiada suami, kematian suami contohnya, dan juga orang-orang yang miskin, mereka ni adalah seperti orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Kemudiannya pasti kat sini siapa yang kata wa ahsabuhu, yang aku juga menyangkakan ini salah seorang perawi apa ni, syak pada perawi sini mengatakan bahawa aku juga menyangkakan bahawa Nabi SAW sebut, dikata begitu juga mereka ini adalah seperti orang yang berdiri solat malam yang tidak langsung rehat, tak penat, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka-buka. Maksudnya fadilat orang yang membantu orang miskin dan juga perempuan-perempuan yang janda yang ketiada suami dan dibantu kecukupan mereka. Jadi sepertilah orang yang qiyamul lail, pertamanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah, dan juga seperti orang yang qiyamul lail yang langsung tidak rehat, dan seperti orang yang puasa yang tidak langsung berbuka. Qala wa anhu radhiyallahu anhu wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarru ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi'sa ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yakni makanan kenduri. Yang mana kat sini terang masuk makanan kenduri yang buruk ni adalah yang mana makanan ni dihalang kepada orang yang datang kepada dia. Maksudnya orang yang sepatut datang tu dia tak bagi dia datang. Dan dia mengajak kepada orang yang orang tu pun sebenarnya tak mau datang. Dan barang siapa yang tidak menyahut jemputan, maka dia telah bermaksiat pada Allah, maksudnya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Ada riwayat Muslim. Dan dalam riwayat lain dalam Sahihain juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga daripada pada sabda Nabi SAW, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ini makanan kenduri. Ini maksud dia yang mana kenduri tersebut dijemput orang-orang yang kaya dan dia biarkan saja orang-orang fakir tak makan. Baik. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaum al-qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Rawahu Muslim. Jariyatain ay bintaini. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga dua anak perempuan sehinggalah mereka ni besar. Ini maksud dia mereka ni
besar dan juga boleh menjaga diri ataupun nak boleh kahwin atau berkahwin, di mana dalam syarah-syarah hadis kan sampai berkahwin, maka dia akan datang pada hari kiamat, dan aku akan datang pada hari kiamat, dia dan aku akan datang bersama-sama pada hari kiamat. Jadi kemudian Nabi SAW menghimpunkan jari-jarinya, kan, jari baginda SAW masukkan kata rapat dengan Nabi SAW. Hadis seperti ini banyak riwayat dia. Dia menceritakan tentang fadilat menjaga anak-anak perempuan, sebab anak-anak perempuan ni dia perlu kasih sayang lebih dan juga dia lemah. Jadi ibu dengan ayah, terutamanya ayah, perlu penjagaan dia dengan lebih lah. Tapi Nabi SAW kata man ibtuliya bihadhil banati fasabara 'alaiha kana hijaban minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi hadis lain. Barang siapa yang diuji Allah Taala dengan anak-anak perempuan ini dan tapi dia sabar, kan, maksud dia jaga mereka ni dengan kesabaran, maka adalah perkara tersebut akan menjadi hijab dia daripada api neraka. Ada beberapa riwayat hadis yang lain. Baik. Ada hadis yang lepas tu. Lepas ni insya-Allah. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin wahidatin fa'ataytuha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang perempuan masuk ketika tu, datang ke rumah dan bersama dia ada dua anak perempuan. Anak perempuan ni lah. Dan dia minta sesuatu untuk makan. Maka aku tak dapati sesuatu nak bagi makan selain daripada sebiji tamar saja. Ada sebiji tamar. Maka aku membagi kepada perempuan tersebut. Maka perempuan tersebut belah dua biji tamar ni dan bagi setiap seorang anak perempuan dia makan. Mereka pun makan. Maksud dia, ibu dia sendiri tak makan daripada tamar tersebut. Kemudian pun dia bangun dan dia pergi. Maka ketika kemudian Nabi SAW balik dan masuk ke rumah, dan aku pun cerita pada Nabi SAW peristiwa yang berlaku tadi. Maka Nabi SAW pun bersabda yang bermaksud, barang siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak perempuan ini dengan sesuatu, maka dia perelokkan penjagaan kepada mereka, adalah mereka tu tadi akan menjadi sitran, maksudnya penghalang dia daripada api neraka, ataupun penjagaan dia daripada api neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala wa an Aisyah aidan radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang perempuan miskin telah datang pada aku, bawa dua orang anak dia, dan dukung dua anak perempuan dia. Maka aku pun bagi kat dia makan 3 biji tamar. Maka perempuan tadi pun bagi setiap seorang pada dua anak perempuan dia tadi sebiji tamar. Kemudian dia pun angkat sebiji lagi tamar tu ke mulut dia. Ila fiha, ini ila famiha. Al-fam, ila fiha, kat sini dia panggil apa? Asma' khamsah. Ini abuka, akuka, kan kita tahu kan, fuka. Ila fiha, ini kepada ke mulut dia, ila famiha. 1 biji tamar untuk dia makan. Tiba-tiba dua anak perempuan tadi minta pula. Dia kata minta sebiji lagi tamar. Maka dia pun belah sebiji tamar tu tadi, tak ada makan, dia belah 2 dan dia pun bagi kepada setiap 2 orang anak tadi kan. Fasyaqat imratan allati kanat turid, yang mana dia sebenarnya asal nak makan, kemudian dia pun bagi ke antara keduanya. Maka Sayyidatina Aisyah kata, aku merasa takjub dengan keadaan perempuan tadi tu, sanggup berkorban untuk anak perempuannya walaupun dia tak makan. Maka aku mencerita kepada Rasulullah SAW apa yang dibuat perempuan tadi. Maka Nabi SAW pun beritahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi perempuan tadi itu syurga, ataupun Nabi SAW kata Allah Ta'ala telah membebaskan dia daripada api neraka. Hadis riwayat Muslim.
Subhanallah. Qala wa an Abi Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifaini al-yatimi wal mar'ah wal mar'ah. Dan Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifaini al-yatimi wal mar'ah. Hadithun hasanun rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyidin. ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. Daripada Sayyidina Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ya Allah, aku tahrijkan hak dua orang yang lemah ini, iaitu anak yatim dan juga perempuan. Hadis hasan riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Dan Imam Nawawi mengatakan maksud tahrij kat sini, dan maksudnya aku jadikan haraj, dan haraj maksudnya adalah dosa bagi siapa yang mengabaikan hak kedua-keduanya. Itu seolahnya hadis ni maksudnya kalau terjemahkan seolah maksudnya, ya Allah, aku jadikan satu dosa bagi mereka yang mengabaikan hak dua orang yang lemah ini, iaitu anak yatim dan perempuan. Kan? Jadi Imam Nawawi kata, dan Nabi SAW tahzir, maksudnya mengancam perkara tersebut satu ancaman yang sangat berat, dan juga maksudnya memberi amaran, satu amaran yang sangat pasti tentang mereka yang mengabaikan hak dua ni, anak yatim dan juga perempuan. Qala wa an Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ra'a Sa'd anna lahu fadlan 'ala man dunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tusaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Rawahu al-Bukhari hakadha mursalan fa inna Mus'ab ibn Sa'd tabi'iyyun. Wa rawahu al-Hafiz Abu Bakr al-Barqani fi sahihihi muttasilan an Mus'ab an abihi. Daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dia cerita tentang ayah dia. Jadi Mus'ab ni tabi'i, dia cerita tentang ayah dia, sahabat ini, sahabat yang masyhur ini, minal asyaratil mubasysyirin bil jannah, antara 10 yang dijanjikan syurga, kan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata Sa'ad ni satu hari dia melihat diri dia ni ada kelebihan di atas orang yang lebih rendah daripada dia. Maka Nabi SAW tegur, berkata kepada Nabi SAW, dia kata, apakah kamu ni semua dapat pertolongan dan dapat rezeki melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Jadi ingat sini, sebenarnya silap-silap rahmat Allah Ta'ala pada kita sebab orang lain. Hadis macam ni cukup banyak. Antaranya hadis yang kita dah baca sebelum ni, ada seorang lelaki mengadu pada Nabi SAW, adik dia ataupun saudara dia tak bekerja. Tapi sebab apa tak bekerja? Sebab dia mengaji. Kerja dia mengaji saja. Jadi dia ni duk support adik dia, tapi satu hari dia mengadu kat Nabi SAW, dia kata dia ni tak kerja, dia kerja ngaji, aku duk bagi makan. Nabi kata apa? La'allaka turzaqu bihi. Agaknya sebab engkau dapat rezeki pun sebab kerana dia. Nampak tak? Sebab dia, kamu bagi makan pada dia, Allah Ta'ala bagi rezeki dekat kepada kamu. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, Allah Nabi SAW sebut kadang-kadang sifat-sifat orang soleh, kan, yang tak dikenali. Lebih waktu kita tidur, mereka bangkit malam berdoa kepada Allah Ta'ala, dan Nabi SAW kata wabihim turzaqun, sebab mereka lah kamu dapat sumber rezeki. Jadi dalam hadis ni juga Nabi SAW bagi tahu kepada saya Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh jadi kamu semua dapat pertolongan dan dapat rezeki kerana orang lemah di kalangan kamu, sebab simpati kasih Allah Ta'ala pada mereka. Itu pun tumpang sekali. Hadis riwayat Bukhari, kan, tapi dalam hadis ni hadis mursal, sebab yang meriwayatkan ni Mus'ab bin Sa'ad, dan dia tabi'i. Tetapi di sana ada riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani, dan kitab sahih beliau diriwayatkan secara muttasil daripada Sayyidina Mus'ab daripada ayah dia. Nampak tak? Sebab kalau ikutkan Sayyidina Mus'ab cerita sini tanpa mengatakan bahawa hari ini dia dengar acara tahdis daripada ayah dia, maka dia jadi hadis mursal. Jadi hadis mursal. Baik. Qala wa an Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ini ibghuni ad-du'afa al-bagha yabghi ibghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Baik. Hadis ni daripada Sayyidina Abu Darda, iaitu Sayyidina Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud ibghuni daripada perkataan bagha yabghi. Antara makna bagha yabghi maksudnya utlub, talaba yatlubu. Jadi kat sini maksudnya utlubu li masakinil muslimin. Maksudnya bawa pada aku ni, minta bagi aku ni orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang miskin. Apa dia mereka? Nampak? Ini dan syarah kitab sini mengatakan bahawa Nabi SAW minta dihadirkan orang-orang yang miskin kerana Nabi SAW kata, aku sini nak minta pertolongan dengan sebab mereka. Dengan sebab mereka. Supaya mereka hadir sekali. Ini orang miskin di sini, orang yang fakir dan mereka ni banyak mendekati diri pada Allah SWT. Dan Nabi SAW kata, فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. Maksudnya kamu diberi rezeki dan kamu diberi pertolongan dengan sebab orang yang lemah di kalangan kamu. Hadis Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Baik. Bab yang seterusnya insya-Allah, babul wasiyati bin nisa. Bab pada menyatakan wasiat tentang tentang perempuan. Wasiat Nabi SAW ataupun wasiat Allah SWT dalam Quran tentang untuk penjagaan orang perempuan. Qala Allah Ta'ala وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Firman Allah SWT yang maksud, dan gaulilah mereka, ini orang isteri-isteri kamu tu dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Dan firman Allah SWT yang bermaksud, dan kamu semua sekali-kali tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara perempuan-perempuan kamu, iaitu isteri-isteri kamu, walaupun kamu cukup ambil buat, maksudnya cukup usaha, cukup pulun. Dan dikata, maka janganlah kamu ni cenderung dengan kecenderungan yang sangat kullal maili, maka fatadharuha kal mu'allaqah, maka kamu akan meninggalkan jadi isteri yang lain tadi tu seperti tergantung. Wa in tuslihu wa tattaqu, tapi sekiranya kamu cuba buat islah kebaikan, dan kamu bertakwa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu sangatlah memberi pengampunan, maha mengampun dan juga maha kasih sayang, maha rahim, rahmat. Baik. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini al-mar'atu kadhila'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha awajun. Wa fi riwayatin li Muslim innal mar'ata khuliqat min dhila'in lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa fiha awajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Qaluhu awajun huwa bi fathil ain wal waw. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kamu semua, maksudnya ambillah wasiat kamu semua ni dengan betul-betul dengan perempuan, maksudnya jaga betul-betul orang perempuan, jaga betul-betul orang perempuan. Nabi SAW sebut, sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok tu yang dia paling atas apa, wa inna awaja ma fi dhil'i ahlahu, yang sesungguhnya tulang rusuk yang paling
Bengkok tu pada tulang rusuk tu yang paling tinggi sekali. Dan sesungguhnya kalau sekiranya kamu nak meluruskan dia, kamu akan mematahkan dia. Tapi kalau sekiranya kamu tinggalkan dia, maka dia akan terus dalam keadaan yang bengkok. Maka ambillah kamu semua akan wasiat, maksudnya jaga betul-betul orang perempuan. Dalam riwayat yang lain pula, dalam Sahihain, perempuan itu seperti tulang rusuk. Sekiranya kamu nak meluruskan dia, kamu akan mematahkan dia. Sekiranya kamu duduk sekali bersamanya, ini duduk bersama-sama dengan dia, maka kamu akan bersama dengan dia dalam keadaan dia tu bengkok. Dalam riwayat lain yang riwayat Muslim, sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk. Kamu sekali-kali tidak akan dapat meluruskan dia dengan apa cara sekalipun. Sekiranya kamu duduk sekali dengan dia, maka kamu duduk sekali dengan dia pada keadaan dia tu bengkok. Dan kalau sekiranya kamu nak meluruskan dia, kamu akan mematahkan dia. Dan mematahkannya adalah talaknya. Dan firman dan kata-kata Nabi SAW awajun dengan fathah huruf ain dan juga huruf waw. Baik. Qala wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dhakara an-naqata walladhi aqraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajulun azizun 'arimun mani'un fi rahtihi ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه والعارم بالعين المهملة والراء والشرير المفسد وقاله إن بعث أي قام بسرعة. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar Nabi SAW satu hari berkhutbah. Ini ceramah, bagi ceramah. Nabi SAW cerita tentang unta betina. Ini unta betina Nabi Saleh. Dan naqatullah kan dalam Quran, unta Allah pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Dan cerita tentang orang yang pergi sembelih unta tersebut. Walaupun sebenarnya perkataan aqara bukan maksud sembelih. Sembelih dhabaha. Aqara sini maksud dia tikam dekat pangkal tengkuk unta tu kan. Nanti panggil aqara. Dia tikam dekat pangkal unta tengkuk. Tu cara nak sembelih unta. Maka Rasulullah SAW, ini kisah ni pada kisah zaman Nabi Saleh AS, yang mana Allah Ta'ala cerita dalam Quran dan surah Wasyamsi wa duhaha. Kisah tentang bagaimana unta tersebut akhirnya diangkar dan ditikam dekat tengkuk dia oleh orang yang paling jahat sekali. Maka Nabi SAW kata idzin ba'atha ashqaha. Dan Nabi SAW baca ayat tersebut dalam surah Asy-Syams ketika mana dia imba'atha seperti mana disebutkan sini nanti, yakni qama bisur'atin, dia bangun dengan cara cepat yang paling cilaka sekali, ashqaha, yang paling cilaka di kalangan dia. Dia kata imba'atha laha rajulun azizun, yang pergi yang tikam unta tu seorang lelaki yang besar lah, bangsawan. Harimun mani'un, yang tak ada siapa boleh menghalang dia, dalam maksudnya orang yang pembesar di kalangan kaum dia, yang tidak boleh yang jahat. Dia kata sini harimun maksudnya yang sangat jahat, buat banyak kerosakan, yang tak boleh dilarang langsung perbuatan dia. Dan Nabi SAW cerita, kemudian Sayyidina Abdullah bin Zam'ah ni cerita sedikit apa yang Nabi SAW cerita. Kemudiannya Nabi SAW menyebut tentang perempuan. Dan Nabi SAW memberi peringatan ataupun memberi nasihat pada perempuan ini. Nabi SAW kata, marah. Ada sahabat Nabi kata, adakah salah seorang daripada kamu ni yang sengaja pergi pukul isteri dia seperti mana dia pukul hamba dia? Boleh jadi kemudiannya dia akan bersama dengan isteri pada akhir hari tersebut. Dia pukul, lepas tu dia akan bersama isteri dia. Dan Nabi SAW marah perbuatan tersebut. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat pada mereka sebab ada dalam peristiwa tersebut ada satu peristiwa berlaku, yang ini ada seorang tu terkentut dan kemudiannya mereka tergelak. Dan Nabi SAW marah. Nabi wa'adhahum fi dhahkihim, Nabi SAW marah dan nasihat mereka, gelak mereka ni sebab ada seorang kawan tu terkentut. Dan Nabi SAW kata, kenapa ada kalangan kamu yang gelak pula dengan apa yang dia terbuat?
Maksud dia kawan tu keluar angin kan. Jadi tak patut gelak. Bukan benda yang lawa. Malah hukum dia pertamanya keluar angin dengan sengaja sambil keluar bunyi ni dengan sengaja hukumnya haram. Dan sekiranya dalam satu majlis ataupun sekiannya. Sebab dia pertamanya sana ada riwayat bahawa dia adalah perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi dengan sengaja keluar angin bagi keluar bunyi, kemudiannya salah seorang daripada mereka digelak-gelak. Perbuatan tersebut perbuatan tercela. Islam suruh kita jaga maruah dan juga jaga aib muka. Tapi kalau sekiranya seorang tu tak sengaja dalam majlis, hal lain tolong tutup aib dia. Buat tak heran lah, senyap. Tapi pergi tergelak. Dia kata dengan sengaja gelak tu Nabi SAW marah. Baik. Hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiyallahu minha akhar atau qala ghayrahu rawahu Muslim. Wa qaluhu yafrak huwa bi fathil ya'i wa iskanil fa'i wa fathir ra' wa ma'nahu yubghidu yuqalu farikatil mar'atu zawjaha wa farikaha zawjuha bi kasri ra'i yafrakuha bi fathiha ay abghadaha wallahu a'lam. Baik. Hadis ni daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud janganlah seorang mukmin itu dia membenci seorang perempuan mukmin yang lain. Walaupun dia tidak suka daripada perempuan tersebut tu akhlak ataupun buatan-buatan perempuan itu. Sebab orang lain boleh jadi redha, terima akhlak tersebut. Maksud dia, kita tengok syarah sikit di sini. Ibnu Alaq dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan sini dikenaki dengan hadis ni, maksud dia seorang mukmin tu sepatutnya keadaan diri dia tidak membenci seorang perempuan mukminah yang lain secara total kan, sehingga kan yang menyebabkan dia terus tinggalkan. Hendaklah dia tu memaafkan kesalahan ataupun kekurangan ataupun keburukan yang ada pada dia. Yang itulah dekat di sini. Baik. Sebab Nabi SAW sebut sini kata kalau sekiranya dia tidak suka, di sana ada orang lain yang redha, sanggup dengan perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, qala wa an Amr bin al-As wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'adha thumma qala ala wastawsu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin 'indakum laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghayra mubarrihin فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا وحقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقاله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسيرة. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقاله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذوهن به والله أعلم. Baik. Hadis ni daripada Sayyidina Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya beliau mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah SWT dan juga memberi peringatan dan juga memberi nasihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ketahuilah
Dan ambillah wasiat kamu semua ni, jaga betul-betul dengan perempuan kebaikan. Dan jaga betul-betul cara baik dengan akan perempuan. Sungguhnya mereka ni adalah tawanan-tawanan, seolah-olah tawanan-tawanan di sisi kamu. Dan tiadalah kamu ni tidak memiliki daripada mereka ni sesuatu melainkan perkara tersebut, melainkan sekiranya mereka ni mendatangi satu perkara yang keji secara jelas. Yakni Al-Imam Nawawi kata kat sini maksudnya ya'tina bi fahishatin mubayyinah, maksudnya buat satu perkara yang keji secara jelas, maksudnya bahawa sini dalam syarah Muslim, maksud dia kata janganlah bahawa dia tidak mengizinkan seseorang pun yang kamu tidak suka, tidak redha untuk masuk dalam rumah kamu ni dan duduk di rumah kamu, melainkan siapa yang diizinkan. Baik. Sekiranya mereka maksudnya buat sesuatu benda yang ditegahkan tadi, maka hajarlah mereka di tempat-tempat tidur. Maksud sini maksud dia tinggalkan mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Ini sebagai satu sebagai satu denda lah kan. Dan kalau sekiranya masih lagi berterusan ataupun tidak, perempuan tadi tidak taat, maka pukullah mereka ni pukulan yang tidak melukakan ataupun tidak kuat. Seperti mana Imam An-Nawawi kata sini yang kuat ni. Baik. Kemudiannya sekiranya mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu sekali-kali mengharapkan apa-apa jalan pun daripada mereka. Imam Nawawi pada akhir hadis ini mengatakan apa? Dia kata maksudnya janganlah cari satu jalan yang kamu nak berhujah untuk membuat sesuatu pada mereka ni untuk menyakiti mereka. Baik. Ketahuilah sesungguhnya bagi kamu ni di atas perempuan-perempuan kamu ada hak, dan bagi perempuan-perempuan kamu ke atas kamu pun ada hak, dan hak kamu ke atas perempuan kamu bahawa tidak ada seseorang pun yang tidur di atas tilam kamu, orang yang kamu tidak sukai. Mana disebutkan tadi kan, tidak boleh masukkan seseorang kita tidak sukai di rumah kita, dan tidak memberi izin kepada rumah kamu ni kepada orang siapa-siapa yang kamu tidak sukai. Dan ketahuilah bahawa hak mereka ke atas kamu, bahawa kamu memperelokkan kepada mereka ni pada pakaian mereka dan juga makanan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Qala wa an Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi? Qala an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuwaha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa qala ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah. Daripada Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang daripada kami ni ke atasnya? Dan Nabi SAW pun bersabda yang bermaksud haknya adalah bahawa kamu bagi dia makan apa yang kamu makan. Dan apa yang kita makan sama juga dengan isteri kita. Dan kamu bagi kamu bagi dia pakaian sekiranya kamu pakai pakaian. Maksudnya kalau kamu ada pakaian, kamu kena bagi dia pakaian juga. Dan janganlah kamu memukul wajah, dan jangan kamu berkata jangan kamu menghuduhkan. Ini maksudnya jangan kata qabahakillah, maksudnya orang Arab buruk kamu. Ini kata-kata celaan orang Arab. Orang Arab kalau dia marah dia kata lagu tu qabahakallah. Dan jangan hajar dia. Hajar sini maksud dia macam tak bercakap lah. Marah dan tak bercakap. Dia kata jangan tak bercakap dengan dia melainkan di rumah saja. Maksud dia kat luar cakap macam biasa. Tapi kalau perlu pada didikan ataupun marah sampai tak bercakap, dia kata sekadar di rumah. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, dan seperti mana kita sebut tadi makna adalah tuqabbih, bahawa jangan bercakap qabbahakillah. Baik, kita habiskan sikit lagi no. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna
iman orang-orang beriman itu adalah orang yang paling elok sekali akhlaknya di kalangan kamu, kadang mereka. Dan yang paling baik sekali di kalangan kamu adalah orang yang paling baik daripada kamu ni yang buat pada isteri dia, yang buat baik pada isteri dia. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. قال وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذؤاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله ذارئنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. Baik. Hadis daripada Sayyidina Iyas bin Abdullah bin Abi Dhu'ab radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu semua memukul hamba-hamba perempuan Allah. Maka datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Zarikna nisa ala azwajihinna." Maksudnya perempuan-perempuan isteri-isteri kat sini yani ijtara'na, yani maksud dia melampau ataupun jadi tega kepada suami-suami mereka. Maka Nabi SAW pun memberikan rukhsah, kelonggaran untuk pukul pada mereka ni kalau sekiranya mereka dah lebih pada had lah perempuan ni. Maka datang kepada ahli keluarga Nabi SAW, isteri-isteri Nabi SAW, ramai perempuan mengadu tentang suami-suami mereka. Kemudian Nabi SAW pun berkata, telah datang ramai perempuan kepada isteri-isteri aku, ahli keluarga Nabi SAW, mereka mengadu tentang suami-suami mereka dan bukanlah mereka-mereka tu yang sebaik-baiknya. Maksudnya kalau mereka ni buat juga, maka tu bukan orang yang baik. Laisa bi khiyarikum. Baik. Qala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi insya-Allah sampai sini dulu pembacaan kitab kita. Semoga Allah SWT memberi manfaat kepada kita dan juga memberi taufik untuk amal kepada hadis Nabi SAW. Mohon maaf sekiranya sana ada kekurangan atau kesilapan yang baik pada Allah SWT. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum wal afwa minkum ala taqsir wa al khata'. Wa jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah. InsyaAllah jumpa lagi, no? InsyaAllah Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.